Okay, untuk latihan ini untuk nantilah masa kita bersemuka. Untuk latihan, sebelum latihan, kita kena tentukan yang mana satu kaki yang akan membuat lonjakan. Okay, satu kaki untuk kita tap, kaki untuk kita tap dan satu lagi untuk kita lonjak. Lonjak ni maksud kaki yang kita nak naikkan ke atas tu, maksudnya kaki untuk membuat lonjakan. Yang kedua, berlari anak atau pantas beberapa langkah. So daripada starting dan lari dan melengkung ataupun curve ke kiri ataupun ke kanan. Dia ikut kesesuaian kaki masing-masing lah. Itu untuk yang kedua. Kalau dia melonjak dengan kaki kanan, dia harus buat curve ke sebelah kanan. Kalau dia lonjak kaki kiri, dia kena buat curve sebelah kiri. So tak seterusnya kalau dia kidal, tak semestinya kaki kiri. Mungkin dia pun ambil curve kanan. Dia tengok kesesuaian. Okay, yang seterusnya untuk yang tadi semaju dah. Okay, prinsip utama dalam lompat tinggi dan terutamanya untuk PJ lah terutamanya. Yang pertama, menggunakan teknik atau gaya lompatan ikut kesesuaian. Tetapi untuk yang lebih sesuai, bila awak dah masuk peringkat yang peringkat MSSD, ada yang lompat guna banyak gaya. Straddle ada yang lompat guling timur pun ada, semacam-macam ada. Tapi untuk dia punya lompat yang lagi tinggi, kita kena biasakan lompat gaya Fosbury flop. Tu untuk gaya lompatan. Yang kedua ialah latihan yang mencukupi dan mesti bersedia mental dan fizikal dan mesti fokus dalam acara kita. Contoh kalau kita masuk lompat tinggi, so tak perlulah training pergi main-main nak pergi lontar peluru ke, yang tu tak perlu. Sebab ibarat kita tak bersedia mental dan fizikal dan kita tak fokus dalam acara kita. Sebab terlepas ada macam tu, sebab saya disqualified budak form 2 sebab dia masuk acara larian. Tapi dia masuk training, dia pergi training dia kalau lompat tinggi. Bukan training, dia pergi main-main. So dengan saya tak ada main-main lah. Kalau awak kata tak bagi komitmen, saya buang terus untuk tim olahraga. Tu yang ketiga. Yang keempat, membuat langkah dengan cukup dan tepat sebelum membuat lonjakan atau pelompatan. So ini biasanya kalau dah biasa, kalau atlet sekolah saya minta dia kira berapa langkah. Okay, tu untuk prinsip utama lompat tinggi. Yang keempat. Yang kelima, pakaian dan latihan sesuai, pakai spike ataupun kasut yang sesuai. Dan mematuhi peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Keputusan pengadil adalah muktamad. Maksudnya kalau dia kata awak fall, inilah muktamad lah. So kalau nak argue boleh, kena sediakan duit lebih kurang. Kalau duit nak bantahan dalam 300. Itu kalau nak bantah lah. Tu kalau menang, kalau tak menang 300 tu burn. Okay, tu yang ketujuh. Yang ke-8, jangan bebankan diri dengan banyak cara. Macam saya beritahu tadi, nak masuk dalam acara olahraga, kita biar fokus dengan acara kita. Kalau kita kata, cikgu saya nak masuk acara lompat tinggi dengan 100 meter, fokus betul-betul acara yang kita nak. Jangan cikgu saya masuk lompat tinggi, semua kau nak. Tak boleh. Sebab kita ada had beban kita sendiri. Takut nanti jadi overtraining ataupun lebih latihan. Sebab otot kita perlukan masa rehat juga untuk bila dah training, dah penat, otot kita perlukan rehat yang sebenarnya. Yang ke-9, fikir dengan positif. Untuk lompat tinggi, mesti fikir dengan positif. Sebab ada yang contoh bila dia lompat kali pertama tak lepas, kata tak boleh cikgu, tak boleh. Sepatutnya bila kita kali pertama tak lepas, kita kena fikir secara positif, aku boleh lepas. Tak kisahlah berapa tinggi sekalipun. Kalau tengok video tadi, palang dia melebihi ketinggian dia kalau perasan. Okay, dan saya rasa yang tu lah 2 poin lebih lah, 2.1 ataupun 2.2 untuk dia punya ketinggian. Okay, yang tu untuk lompat tinggi. Peraturan asas lompat tinggi, yang ni paling penting mana-mana yang berminat untuk masuk acara lompat tinggi. Yang pertama, mesti melonjak dengan sebelah kaki sahaja. Maksudnya tak boleh double tap. Double tap ni awak lompat ataupun nak take off dua-dua kaki. Yang tu tak boleh. Boleh mula melompat di mana-mana ketinggian permulaan yang disukainya. Maksudnya boleh je. Ini yang dah biasa lompat lah. Kalau tak biasa lompat, awak lompat ni nak bagi punya confident. Okay, pembatalan peserta. Yang pertama, menyentuh palang dan tidak melompat. Maksudnya dia pergi, tangan dia sentuh palang. Tapi dia tak lompat, dia sentuh palang. Itu disqualified.
ataupun dibatalkan untuk lompatan yang pertama. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, menjatuhkan palang semasa membuat lompatan. Maksudnya dia lompat tapi palang tu jatuh disebabkan dia punya badan ataupun terkena badan ataupun anggota badan dia. Yang tu pun dikira sebagai batal ataupun tak sah. Okey, yang tu untuk lompat tinggi 2 faktoran. Yang ketiga, untuk disingkirkan daripada meneruskan lompatan. Anda kata kalau kita dalam peringkat sekolah, saya rasa kalau ramai peserta, kita akan bagi 2 kali cubaan sahaja. Tetapi untuk MSSD, biasanya kita diberikan 3 kali peluang untuk membuat lompatan. Kalau anda kata 3 kali tu gagal, maksudnya kita tak layak untuk teruskan pertandingan. So anda kata kita buat 2 kali lompatan, kalau lompatan kali ketiga tu berjaya. So boleh terus untuk peringkat ketinggian yang seterusnya. Yang kelima, seseorang peserta berhak meneruskan lompatan ini untuk Johan. Untuk Johan, dia dah dapat Johan dan dia teruskan sebab kita nak ambil rekod dia sebagai rekod kejohanan. So walaupun dia anting ada seorang je, dia nak buat rekod kejohanan dan dia lompat lah. Tak kisah walaupun tak ada orang. Okay, yang penting untuk rumusan hari ini, kepentingan latihan dalam sukan yang pertama mesti diambil kira oleh jurulatih, atlet itu sendiri. Mesti ada latihan yang sistematik, sebab kalau tak sistematik agak prestasi tu tak sampai ke tahap yang maksimum. Mesti ada kemahiran dan fizikal. Latihan ni mesti berbeza-beza. Contoh kalau lompat tinggi berbeza, nak training lari berbeza, nak training lontar peluru dia berbeza, nak training reja lembing dia berbeza, nak training lompat pagar pun berbeza. So, itu sebab tu saya rasa kita perlu bagi komitmen yang nak join tim olahraga nanti. Saya beritahu awal-awal supaya bagi komitmen betul-betul. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, mesti lakukan pemanasan badan sebagai langkah pencegahan untuk krem, otot terkoyak ataupun luka. Yang ni mesti wajib. Walaupun tak ada cikgu, awak dah tahu. Walaupun PJ sekalipun, awak dah tahu. Mesti perkara yang pertama sebelum PJ, kita mesti memanaskan badan supaya mengelakkan yang pertama ialah kekejangan ataupun krem ataupun benda-benda lain yang boleh kita elakkan. Sebab ini biasa berlaku. Setakat tu ada soalan tak? Ada soalan nak tanya untuk lompat tinggi? Kalau saya ni banyak nak tanya. Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada. Saya tanya balik, berapa kali lompatan untuk setiap peserta? 5. 3. Tak faham tu. 3. 3. Okey, 3 kali. So saya bagi soalan lagi. Contoh, kalau dia lari, dia nak buat lompatan dia lari, lepas tu tak jadi, apa yang nak buat? Boleh tak? Kalau dia lari, lepas tu tak jadi lompat, dia pusing balik, boleh tak? Tak boleh. Tengok. Tak boleh. Kena tanya, sebab tu saya suruh awak tanya. So kalau contoh, ada peringkat Olimpik pun ada. Awak tengok atlet tu lari, daripada starting lari, dia tak yakin, tak confident, dia tak lompat. Tetapi dia buat pusingan. Dia boleh starting balik sebab kita diberikan, setiap atlet diberikan 1 minit untuk membuat lompatan. Bukan bermaksud 1 minit tu awak lompat banyak kali, tak. 1 minit untuk buat 1 kali lompatan sahaja. Okay, maksudnya batal-batal lah. Kalau kata tak jadi, kali pertama tak jadi, pusing. Kali 2 pun tak jadi, pusing. Kali 3 tak jadi juga, memang kira tak sah lompatan tu. Di masa 1 minit. Betul masa 1 minit diberikan. Boleh? Ada soalan lagi nak tanya? Bila nak berjaya fikir insyaAllah nanti? Saya kena habiskan dia punya ni dulu. Sukan dulu. Saya ikut RPT. Ada soalan lagi?